Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah dan akhwat semua insya-Allah di sana. Alhamdulillah, tajuk yang diberikan untuk ana kongsikan pada malam ni adalah seperti yang tertera tu lah, Siqah bin Nafs. Siqah bin Nafs itu tajuk yang diminta insyaAllah. So bagi yang tertanya lah tema apa benda ni kan, sebab perkataan tu perkataan bahasa Arab. Siqah rasanya semua dah familiar lah dengan word-word tu. Siqah perkataan bahasa Arab, bin Nafs, Nafs pun perkataan bahasa Arab. Dan rasanya kita boleh agak lah, kalau paling kurang pun temanya berkenaan dengan macam kalau kita kata confident dengan diri sendiri, yakin terhadap diri sendiri ataupun self confidence dan seumpama dengannya insyaallah. So ada satu fenomena lah kot yang dianggap satu yang akan merencatkan banyak benda, yakni bila di kalangan kita ni ada yang merasakan siapalah saya ni kan, nak menyumbang dan sebagainya, seolahnya menggambarkan lack of confidence, lack of self-confidence. Tidak meyakini apa yang kita ada, tidak meyakini apa yang kita boleh sumbang, tidak meyakini nilai yang kita ada dan seumpamanya. So itu adalah background kepada tajuk yang diminta ni lah, sefahaman insyaAllah. Dan kalau kita just bincang tajuk tu secara umum begitu, dia besar lah kan. Kita boleh bincang confident tu dalam macam-macam aspek. Cumanya dengan tema malam ni adalah terfokus kepada aspek usrah, kepada aspek usrah. Bukan ikut usrah sebab anda cukup meyakini kalau dah dengar malam ni bukanlah yang rasa saya tak layak ikut usrah. Tapi biasanya kadang-kadang ada yang mempersoalkan siapalah saya untuk bawa usrah, ataupun saya tak layak bawa usrah, ataupun saya tak mampu bawa usrah dan seumpama dengannya. So itu tema besarnya insya-Allah. Dan berdasarkan tema ni, mungkin bagi yang belum mengenali diri anda ni sendiri, mungkin sedikit background perkongsian ta'aruf lah sedikit insyaAllah. Walaupun dah disebut tadi, nama Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan. Muhammad Saifuddin, tu gambar anda di belah kanan tu, dan tu gambar UIA kerana ada bertugas di UIA lah sekarang. Bos dalam konteks kerjaya, mencari rezeki di sana. Dan juga banyak juga aspek sudut-sudut kalau kita kata dalam konteks dakwah tarbiyah yang terlibat langsung di UIA Gombak lah, selain daripada di kawasan. Ditakdirkan ana lahir di Leeds, UK. Macam mana boleh lahir di Leeds? Kerana ayah dan mak bertemu dengan tarbiyah di sana, di UK. Tak kala mereka melanjutkan pelajaran di sana, dan Baitul Muslim, dipendekkan cerita, lahirlah Hana di sana, dan Zaujah Hana di sini di Oklahoma, lahir di Oklahoma. Pun ceritanya similar lah kan, tarbiyah yang menemukan mereka, Baitul Muslim, lahirlah kami di luar negara ketika itu. Kebetulannya kedua-dua kami lahir di luar negara lah. Dan first time ana jumpa Zaujah Hana dan hidup ni, ana rasa di sinilah. Tapi bos kami baby masa tu kan, so tak adalah terfikir apa-apa lagi. Cuma ditakdirkan akhirnya 20 tahun kemudian berjumpa kembali. Ana banyak membesar di Shah Alam. Ana bersekolah di Sekolah Rendah Islam Hira dan kemudiannya Sekolah Menengah Islam Hira. 11 tahun ana di Sekolah Hira. Kalau sekarang kita tahulah salah satu dari sekolah Muslih. Ana batch kedua Sekolah Hira. Kalau nak kaitkan dengan usrah pun, makanya ana terbiasalah dengan usrah ni. Dari sekolah dah biasa. Cumanya ana rasa kita mungkin siapa yang pernah mengambil tahu ataupun bersembang adik-adik yang baru lepas sekolah dan sebagainya, pengalaman yang sama ataupun melalui sistem yang sama tu, kadang-kadang natijahnya ada perbezaan-perbezaan. So ada orang yang berhajat untuk terus dengan tarbiyah. Ana kebetulan ketika itu adalah yang berhajat untuk graduasi lah kan. Maknanya insyaAllah habis sekolah ni tak ada dah usrah-usrah ni kan, alhamdulillah. Ana berjaya lari daripada usrah lah, kalau nak pendekkan cerita. Bila ana masuk Intech, untuk masa tu berhajat untuk tengok tempat kelahiran lah, nak pergi UK. Cumanya kebetulannya adalah salah satu daripada classmate di Hira tu yang masuk juga, dan dia memaksa ana ikut usrah balik. Dipendekkan cerita, tahun 98 gawat, so tak dapat fly kerana JPE masa tu dia tukarlah, scholarship tukar jadi pinjaman, overseas tukar jadi local. So ana pergi ke Uni 10. Kali kedua dalam hidup berjaya lari daripada usrah. Unfortunately from pengalaman ana lah,
ketika itu ikhwah yang sama masuk ke Newton dan direct Ana balik ke Usrah. So Ana ikutlah di pendek cerita Ana ikut Usrah sampai grad. Kemudiannya Ana sempat bekerja di UPM sekejap, pernah di-assign ketika itu Allahyarham Prof Radin, dekan engineering masa tu di Ikhwah, di-assign lah Ana bawa Usrah pimpinan pelajar engineering ketika itu sekejap, 1 semester. Sebelum bila Ana dapat tawaran ke UIA Gombak, Ana pindah ke UIA Gombak lah. Dan kemudiannya Ana sambung master di UTM Skudai. Kalau dalam konteks pengalaman Usrah, so bila Ana belajar di UD10, satu IPTS, nature-nya amat berbeza. Bila Ana pergi UTM, nature pun berbeza, yang mana kat UTM masa tu dah ada kelab Iqra' yang menjadi satu wajihah untuk mentajmik buat aktiviti-aktiviti. Kalau UD10 sebelum tu memang tak ada apa-apa lah, dan student pun tak minat beraktiviti. So Ana belajar dah 2 alam ke situ. Kemudiannya Ana grad master, kembali bekerja di UIA sebenarnya, tapi Ana masih tinggal dengan parent di Shah Alam. So Ana ada assign ni first mas'uliyah Ana lah dalam menjaga tarbiyah, menjaga sistem tarbiyah masa tu di Intech. Alhamdulillah, Ana bawa 2 batch. Ini pengalaman Ana first time Ana belajar sebagai mas'ul tarbiyah, dan Ana sempat jaga 2 batch pelajar. Dan kalau perbincangan pasal murabbi dan sebagainya, kemurabian, Ana kadang-kadang biasa cerita detail lah. 2 batch yang Ana bawa di sini, pengalaman usrahnya amat berbeza, kan? Pengalaman usrahnya amat berbeza. Batch yang pertama tu memang dia, kalau nak diceritakan secara ringkas, salah satu kisah yang Ana dimuhasabah oleh Allah SWT sendirilah. Ketika mana masa tu gym IPT, ni zaman gym lagi, ni zaman-zaman sebelum Ikram kan. Dalam mesyuarat tu, bukan mesyuarat kawasan actually, tapi ikhwah tu dia tanya Ana lah, hantar jaga Intech So dia kata dia dapat berita daripada ikhwah ni, permohonan anak dia yang berada di Intech untuk tukar usrah. Kenapa? Dia katalah nakib dia hamba, tak kerti buat usrah dan sebagainya. Dan bila Ana tanya nama tu, dia sebutlah nama tu yang rupanya anak usrah Ana ketika itu. Of course, Ana ketika itu, Ana jawab, nanti Ana siasat lah sebagainya, Ana tak mengaku lah Ana tu kan. Tapi dalam hati tu memang tersentak lah. Itu muhasabah yang paling besar yang Ana pada awal-awal Ana handle tarbiyah ni. Dalam konteks, rupanya kita shock sendiri ni, mungkin anak surah kita sengsara. Batch yang kedua adalah Ana rasa dalam hidup ni first time Ana faham usrah tu untuk apa di Intech sebenarnya. Dan sejak daripada itu Ana sebenarnya suka bercerita pasal usrah ni, kerana walaupun Ana berusrah di sekolah, masa degree, masa master, bawa usrah dalam masa master dan sebagainya, tetapi kefahaman berusrah dan membawa usrah dengan kefahaman amat berbeza dengan membawa usrah just ikut modul dan sebagainya. Dia amat berbeza. So dan anak usrah kita pun akan jadi sama ada mangsa keadaan ataupun insya-Allah dia akan mendapat manfaatnya. So itu antara latar belakang Ana yang menyebabkan antara topik yang Ana suka bincangkan dengan ikhwah dan akhwat adalah berkaitan dengan usrah, apa benda ni. Kemudian Ana sambung pelajaran di Perancis. Di Perancis ni pun Ana banyak belajar dalam realiti amat berbeza usrahnya. Kalau nak ceritakan panjang tak sempatlah malam ni. Banyak ceritanya banyak, tetapi kalau sempat kemudian lain. Ana pernah berusrah ketika Ana di Nevers. Ana duduk di Nevers. Usrah mate Ana ketika tu ada yang duduk di Toulouse, ada di Tours, ada di Besançon, ada di Turki. So ini realiti yang first time Ana belajar usrah online ketika dulu bila mana usrah mate memang jauh-jauh. Dan kita orang ketika tu nakib Ana masa tu, seorang lagi di Netherlands usrah mate, dan ada sekali tu nakib kita orang di Itali. So usrah online tapi sebulan sekali, yang kita kalau bahasa dulu tu disebut DBL, duduk bertemu lutut. Kos ni banyak lah, kos travel ni banyak. Ana ingat lagi masa first time Ana pergi Itali sebab melawat nakib lah. Dan bila lepas pengisian semua, keluar sekejap tengok bangunan condong Pisa tu, lepas tu sambung usrah. So tu pengalaman di sana. Ana pernah juga daripada Perancis bawa usrah Rusia, bawa usrah Poland, bawa usrah Czech Republic. Semua negara ni Ana pernah visit lah anak-anak usrah yang berada di sana. Anak usrah Ana ada bawa masa tu usrah di Jerman, ada yang bawa di Spain. Dan ni anak-anak Ana lah yang ada 2 orang yang lahir di sana. Anyway, kemudian habis PhD Ana kembali ke UIA, banyak meletakkan masa di UIA dan juga di Gombak, insyaAllah.
Okey, itu background Ana, yang setiap juzuk kehidupan Ana tu sebenarnya kalau nak dikaitkan dengan usrah, apa yang Ana faham tentang usrah, apa pengalaman-pengalaman positif dan negatif dan sebagainya, ada kisahnya. Cumanya sebab malam ni kita hanya ada kurang daripada sejam, so Ana just bagi overview lah, background Ana secara personal. Now, untuk perbincangan malam ni, ini adalah item-item yang Ana harap sempat akan boleh cover lah. Satu, berkenaan dengan tarbiyah dan usrah tu sendiri secara ringkas, supaya kita bercakap atas ras kefahaman yang sama. Kemudian mungkin ada satu persoalan, penting sangat ke benda ni kan, sebab regardless of kita rasa nak bawa tak nak bawa, layak bawa tak layak bawa, dia ada soalan yang sebelum tu sebenarnya, penting sangat ke bawa usrah ni kan, sebab kalau tak penting apa nak bincang pun kan. So ada persoalan di situ. Dan kalau penting, dan biasanya kalau kita dah nak bincang macam ni, boleh dah agak lah ada conclusion dia, penting lah tu kan. Apa yang menjadi penghalang ataupun yang biasa menjadi penghalang bagi kebanyakan kita, dan pengalaman Ana sendiri dulu, penghalang untuk diri Ana sendiri, sebelum kita menjadi seperti sekarang lah. Ada yang mungkin rasa tak layak, ada yang mungkin rasa tak yakin, ada yang rasa tak cukup bekal, tak reti, bukan tak nak tapi tak reti, dan sebagainya. Dan ada yang tiada motivasi. Ini more kepada sebab satu benda yang ada cabarannya, kadang-kadang dia memerlukan certain level of motivasi lah untuk kita melalui perkara tersebut. Now, kita akan pergi satu persatu insya-Allah. Kedudukan tarbiyah dan usrah. Now, bila sebut usrah ni, yang anak akan banyak fokus malam ni adalah usrah dalam sistem tarbiyah tu. Sistem tarbiyah seperti mana yang dibentuk, digagaskan oleh Al-Banna. Tetapi pada masa yang sama mungkin akan cuba relate lah, where applicable, kepada usrah selain itu juga, banyak usrah umum yang kita bawa kepada masyarakat. So yang kebanyakan slide ni akan terfokus kepada usrah yang ada marhalah-marhalah tu lah. So kedudukannya kedudukannya apa? Mainly adalah untuk membina jundi sebagai memenuhi keperluan untuk mencapai gagasan. Tu kalau nak phrasekan secara ringkas, sebenarnya usrah ni untuk apa sebenarnya? Kenapa sistem ni Al-Banna bina? Adalah untuk membina jundi. So banyak kefahaman yang terkandung di situ. Tapi Ana rasa kalau Ana sebut membina jundi, dia semua kefahaman tu tercantumlah di situ. Maksudnya kalau kita kata, adakah dia nak membentuk Muslim yang baik? Tidak sekadar itu. Adakah dia nak menjadikan Muslim yang soleh wa muslih? Tidak sekadar itu. So jundi ni far beyond that. Kalau kita tengok perkaitan juzuk-juzuk ini, dalam usrah yang kita bawa ataupun usrah yang kita ikuti selama ini, Ana yakin kalau yang dengar malam ni tahulah kita ada marhalah-marhalah tarbiyahnya. Dan marhalah-marhalah itu adalah juzuk daripada sistem tarbiyah. Sistem tarbiyah ni lebih besar, tapi salah satu juzuk konteksnya adalah marhalah tarbiyah yang tertentu tu. Dan sistem tarbiyah ni pula ialah satu juzuk daripada metodologi perubahan ataupun manhaj taghyir. Kan, bahasa Arabnya manhaj taghyir ataupun metodologi perubahan. So bila kita cakap metodologi perubahan tu macam-macam lah, tadi kita akan ceritakan, kita cover sebab the whole metodologi tu merangkumi semua aspek lah. Tapi salah satu core aspeknya adalah sistem tarbiyah, yang di dalamnya ada marhalah tarbiyah. Dan metodologi perubahan tu pula adalah untuk mencapai gagasan dakwah. Okay. So ini kalau nak linkkan mana letak duduknya apa usrah yang kita lalui ni kan, begitulah kaitannya. Gagasan dakwah kita apa? Seperti mana yang Al-Banna sebut berdasarkan Al-Quran sendiri, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Kan? So ultimate aim yang paling jauh sekali, apakah ultimate aim yang kita nak capai? Seperti mana kata Al-Banna, ialah hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan metodologi perubahan seperti yang kita sedia maklum, kita boleh simpulkan sebagai maratib al-amal, maratibul amal, maratib amal. So itulah menyimpulkan metodologi perubahan daripada tahap-tahap itu. Dan sistem tarbiyah ni pula untuk apa? Dalam kerangka itu, dia untuk membina jundi untuk bersama dengan soft dalam mencapai menjayakan maratib amal itu. So itu kedudukannya. Dan marhalah tarbiyah ni sebenarnya apa yang membezakan dalam marhalah tarbiyah tu? So pada Ana, kalau nak dikonsepkan, dia memperincikan tiga benda ni lah: disiplin, amal jama'i dan kualiti. So kalau kita kata muasafat dan sebagainya itu ialah kualiti lah. Tapi kualiti itu adalah enabler kepada dua yang atas itu sebenarnya. Dan enabler kepada
bersama dengan soft, menjayakan maritim amal, dan insya-Allah akan mencapai la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah, insya-Allah. So dia begitu. Bila kita faham benda ni, baru kita akan faham kenapa sifat marhalah tarbiyah tu begitu dan sebagainya. Dia bukan just simply orang yang lebih berilmu duduk di mana, tetapi siapa yang mampu untuk lebih berdisiplin, siapa yang mampu, bukan saja mampu, tapi mampu dan bersedia untuk berdisiplin dengan disiplin tertentu, untuk beramal jama'i dengan apa yang dibawa oleh jamaah dakwah ini. Dan of course ada prerequisite-nya, kualitinya perlulah mencapai tahap yang tertentu setiap marhalah tu. Okey, ni satu overview kita nak faham. Okey. Dan Hana harap bila Jah melihat ni semua dah sedia aware lah, mencantumkan semua teori-teori yang kita dah sedia faham selama ini. Now, ada satu persoalan bila kita tengok macam ni, it's quite obvious bila kita cakap pasal soft kan. Dia timbul berjamaah lah kan? Bersama jundi itu pun implikasinya, imply-nya jemaah dan sebagainya. So kalau orang tanya, penting sangat ke kenapa Al-Banna gagaskan benda ni, untuk capai gagasan yang terbesar tu penting sangat ke berjemaah? Malam ni kita takkan bincang detail sebab nak bincangkan semua hujah-hujah dan dalil tu jadi panjang. Tetapi satu benda yang simple, atau beberapa benda yang kita boleh simple mention dekat sini. Anda cukup yakin kita biasa dengan hadis ni. Cuma ni kalau kita nak test kita dah amal ke tidak, boleh juga kan. Iza kharaja salasatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Kalau orang tiga orang, iza kharaja salasatu fi safar, kalau keluarlah tiga orang tu bermusafir, falyu'ammiru, lantiklah seorang amir, ahadahum, salah seorang daripada mereka. Now, Anda suka highlight hadis ni sebab apa? Sebab dia membezakan antara beramai-ramai dengan berjamaah. Dia membezakan antara beramai-ramai dengan berjamaah. Bila anda tanya berjamaah tu apa, ramai orang cakap beramai-ramai. Well, kalau bermusafir tiga orang tu lah bermusafir beramai-ramai. Berjamaahnya bila lantik ketua. Sebab bila ada ketua ada makmumnya, ataupun bila ada ketua ada pengikutnya, dan kita dah tak boleh bawa kepala sendiri, kita kena minta izin dengan ketua dan sebagainya. Hence ada disiplin amal jama'i di situ. So dalam penghujahannya, dalam Islam ni amat menekankan berjamaah, hatta just nak bermusafir tiga orang pun dituntut, diminta, ni fi'il amar kan, diminta untuk lantik ketua. Apatah lagi bila kita kata kita nak buat gagasan yang besar, tak logik lah. Dalam Islam ni benda yang just nak musafir tiga orang ni berjalan pun kena berjamaah, tapi untuk buat gagasan yang besar tak perlu kan. Itu antara hujah-hujah yang boleh dikupas. Now, salah satu bayangan lain adalah solat berjamaah. Kita bukan hanya dituntut ataupun diajar untuk solat berjamaah, tetapi dalam solat berjamaah kita juga diajar disiplinnya kan. Disiplinnya. Kena ikut imam, tak boleh mendahului imam dan sebagainya kan. Walaupun mungkin kita ada preference sendiri, imam ada preference sendiri kan. Kita mungkin, kalau nak baca, aku akan baca Baqarah lah kan. Imam dia pula baca Al-Ikhlas kan. So, tapi bila kita mengikut imam tu, kita kenalah menuruti dia punya pergerakan kan. Kita tak bolehlah nak tertinggal ke belakang kan. So itu antara disiplin. Kalau dia buat silap, ada cara tegur, and so on and so forth. So semua itu kita pun telah belajar. Dia memberi indikasi bahawa bukan kita hanya diajar untuk berjamaah, kita belajar untuk berdisiplin dalam amal jamaah, dan itu diajar. Itu diajar secara detail dalam Islam. Now, satu hadis yang kalau kita nak tengok to what extent kita ni ditekan untuk berjamaah dalam solat mungkin boleh baca kat sini. Ni hadis bahasa Arabnya, dan boleh tengok ni dipetik daripada sunnah.com punya snapshot. Ni bahasa Arab. Ni bahasa Arab, ni bahasa Inggeris. Tapi anda akan translate lah. Siapa yang nak dapat baca tu boleh baca. Tapi anda terus baca dengan translate. Aku attend, saya hadiri haji dengan Nabi SAW. Aku solat subuh atau solat fajar dengan Nabi SAW dalam Masjid Al-Khaif. Dia berkata, ni dia cerita lah. Bila Nabi SAW habis, dia pusing. So itu, anda pernah dia tegur ni masa anda dekat, anda tak ingat, Poland ke Czech Republic. Kebetulan dia orang tolak anda jadi imam. Dan kebetulan masa tu, lepas habis tu, anda macam menghadap kiblat je lah, nak zikir apa semua tu. Kemudian ada jemaah yang orang tempatan kat situ tegur kan. Dia kata, dia sepatutnya pusing kan, itu sunnah kan. So quite interesting kan. Dia orang agak serius. Anda pun masa tu, yelah, kita pun kadang-kadang apa yang kita belajar pun But anyway, dia pusing. Nabi SAW pusing daripada kiblat. Dan dia nampak kat belakang tu ada dua orang yang tak join solat subuh ni. Ada dua orang kat belakang.
So Nabi SAW sebut, bring them to me, bawa dia orang ke sini kan. So aku pun pergilah bawa dia orang tu kan, dan dia orang ni dah cuak lah kan, shuddering with fear, macam ketakutan lah. Nabi panggil kita kenapa pula ni kan. So Nabi tanya, apa yang menghalang kamu daripada solat berjemaah tadi? So dia orang kata, kita orang dah solat dah dekat camp. So ni kalau nak faham, maksudnya waktu subuh dia orang dah masuk waktu, dia orang dah solat lah pun dekat camp dia orang. Kemudian dia datang, rupa-rupanya dekat masjid ataupun dekat tempat solat utama tu masih berjemaah. So dia kata dah solat, dia duduk kat belakang. So Nabi cakap apa? Do not do that, jangan begitu kan? Kalau korang dah solat pun, tapi bila korang sampai masjid ada tengah berjemaah lagi, korang kena join juga kan? Itu akan jadi, kalau kita ambil bahasa Arab dia ialah nawafil mana kat situ, fa innaha lakuma nafilah kan, dia akan jadi pahala sunat untuk kamu So quite interesting hadis-hadis yang sebegini. Maksudnya walaupun kita dah solat fardu tu, kalau kita pergi masjid dalam keadaan masjid tu ada solat berjemaah, Nabi kata kena join juga. Jangan duduk lepak ke belakang tu kan. Kita tak dan anda pernah dimuhasabah kat sini juga masa anda pergi check Republic, anda rasa kebetulan masa tu musafir sampai masjid tu waktu Zuhur, kita solatlah jamak qasar lah kan. Solat Zuhur, solat Asar, lepas tu lepak ke belakang. Kebetulan rupanya dah nak masuk waktu Asar masa tu. Dan bila iqamah Asar, semua orang pergi dan kita orang lepak ke belakang dengan beg Dan ada abang tu lah, belum sampai pakcik umur dia. Dan kita orang sebab ada barrier bahasa kan, so macam bahasa isyarat dan bahasa-bahasa ringkas dia kata dia tunjuk lah, kenapa tak join jemaah kan. So kita kata already kan, dah solat kita orang dah solat So dia kata even walaupun so quite interesting ni first time lah Ana baca hadis ni dah lama dah, sebab Ana baca fiqh sunnah daripada awal ikut tarbiyah so kita biasalah dengan perbincangan-perbincangan ni. Cumanya selama tu tak terfikir nak mengamalkan ataupun dia tak terdetik macam mana pengamalan dia. Itu first time ada jemaah di masjid tu kata kalau dah solat pun kalau berjemaah join juga. So first time Ana teringat balik hadis ni dan yalah kita join So itu satu benda yang quite interesting maksudnya penekanan disiplin untuk berjemaah, jangan menimbulkan fitnah dengan duduk di luar jemaah dan sebagainya. So ini antara dalil daripada banyak dalil. Kalau kita just memang bincang amal jama'i, memang belonggok lah dalil-dalil yang boleh bawa. So anda just bawa dua daripada banyak Now kalau kita tengok dalam konteks sirah pula yang kita juga dah lalui apakah kesalahan yang berlaku dalam perang Uhud Kita tahu dia orang turun daripada bukit maknanya orang Muslim kat sini ni tentera yang datang, dan ada yang memang Rasulullah SAW assign pemanah dekat sini kan. Tapi dia orang turun kan, dan ini Khalid Al-Walid punya jalan untuk conquer di belakang, dan akhirnya apa yang kita tahu apa yang berlaku Kalau kita baca sirah in quite detail, kita akan perasan bahawa macam mana nak cakap, Ana suka tanya sebenarnya kalau kita bincang perang Uhud ni kepada adik-adik apa yang berlaku sebenarnya perang Uhud siapa yang menang Anda biasa dengar jawapan-jawapan macam pusingan pertama orang Islam menang, pusingan kedua. Tapi jawapan-jawapan macam tu quite interesting. Anda kata macam ada ke pusingan-pusingan perang ni kan, round 1, round 2, ada ke macam tu? Hakikatnya kalau kita tahu ataupun kalau kita baca sirah, mereka turun setelah perang tamat kan. Perang tamat from the perspective of dia orang sebab ketika itu orang musyrikin dah lari lintang pukang, dan kalau kita baca dia kena kejar tu, dia lari sampai macam bahasa sopan dia sampai nampak aurat lah, dia lari lintang pukang tu sampai tetangga apa semua kan. Maksudnya it's a clear victory it's a total clear victory. Cumanya isunya kenapa dia orang turun tu ialah Nabi actually dah pesan spesifik arahan, apa saja jadi jangan turun apa saja. So kesalahan dia orang ialah sebab kalau kita kadang-kadang cara kita faham perang ni macam soalannya macam apa dia orang teruk sangat ni kan, masa tengah perang pula turun. Dia tak turun masa tengah perang dia turun masa dah habis perang. Cumanya kesilapan dia orang dalam mematuhi arahan itu yang menyebabkan Allah tukar daripada total victory kepada kekalahan yang teruk sehingga ramai yang cedera, syahid dan sebagainya. Itu salah satu event Satu lagi ialah kisah Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk yang ni pun saya rasa tanpa panjang lebar semua kita tahu apa yang berlaku dan apa yang denda yang iqab yang kena kepada Ka'ab bin Malik dan dua orang lagi sahabat Satu soalan yang quite interesting ialah kenapa dahsyat sangat denda dia kan? Kenapa akibat ukubah ataupun iqab tu amat dahsyat? Apa kesalahan dia kan? So jenayah dia hanyalah isu amal jama'i sebenarnya kan?
So itu satu. Now, kalau nak berbincang pasal amal jama'i dan pelatihan tu pun quite interesting lah sebenarnya. Yang bukan juga kalau dapat sebut secara ringkas. Antum tahu apa yang diberlakukan kepada yang pemanah ni? Apa denda dia orang? Kesalahan dia orang menyebabkan 80 orang syahid dan sebagainya kan, kalau tak salah. So apakah denda kepada mereka kan? Dahsyat kan? Dan apakah denda yang berlaku kepada Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik ni kesalahan dia menyebabkan berapa syahid? Kalau kita tengok tak ada orang pun kan, sebab perang Tabuk ni tak jadi perang. So kenapa denda dia lagi dahsyat daripada yang sini? Sebab sini kalau kita baca surah Ali Imran kan, dengan rahmat Allah kamu lemah lembut lintalahum kan, dan sebagainya. So itu ada beza lah. Kalau kita belajar sirah tu kita tahu Uhud berlaku bila, Tabuk berlaku bila. So cara kita handle orang yang buat salah, kalau kita nak kata period perang Uhud dan perang Tabuk tu macam ni 02 ni 05 lah kot maknanya dendanya tak sama kan. Yang ni denda walaupun tak menyebabkan siapa-siapa mati pun, denda dia bukan calang-calang. Dan kita amat tahu Ka'ab bin Malik bila dia offer oleh musyrik untuk tengok Muhammad pun dah buat kau macam ni, join lah kita orang, dia memang dia tolak. Tetapi untuk perang Uhud tu Allah sendiri cakap dalam Quran, kalau kamu keras, kamu tegas dengan dia orang akan lari. So kita jangan main pukul rata orang baru ikut surah pun kita denda macam dia dah lama kan. So itu satu pengajaran jugalah. Tapi itu topik yang lain. Kalau kita baca Quran pun rasa kita familiar dengan kisah Hud-Hud ni kan. Kisah Nabi Sulaiman, dialog dia dengan Hud-Hud. Kenapa Nabi Sulaiman sampai nak bunuh Hud-Hud ni kan, nak sembelih kan? Kalau dalam ayat Quran tu dia kata aku nak sembelih dia kan. Apakah kesalahan dia? Kesalahan dia basically, kalau nak pendek cerita, ialah Nabi Sulaiman dah tetapkan semua kena berkumpul di sini waktu ini. Dia tak sampai. Layak kena sembelih. So contoh-contoh ni dan banyak contoh lain kalau kita baca Quran, kata sirah dan sebagainya, kita hanya boleh faham kenapalah sebegitu sekali kalau kita faham disiplin amal jama'i. Bagi orang yang tak faham disiplin amal jama'i, kisah-kisah macam ni susah nak faham. Kenapa? Usah dahsyat sangat nak sampai nak bunuh pula kan. Biarlah dia lambat sikit kan. Tetapi pelatihan amal jama'i dalam Islam dan diajar sepanjang zaman pun titik berat dia amat-amat itu. Now, kalau dipendek cerita, bila kita cerita semua benda ni, kepentingan amal jama'i apa semua itu ialah memerlukan kepada proses melahirkan jundi. Dan word jundi ana guna in simple ialah orang yang dah memang tip top dalam pelaksanaan amal jama'i, kalau boleh faham. Maksudnya kalau kita jundi tu tentera kan. Anda tak tahu lah kalau kat sini ni tengok movie tak. Kalau tahu cerita Melayu, cerita Malaysia Pascal dulu kan, ada satu babak ni kalau orang tengok kalau tak bayangkan je lah suasana askar ni. Maksudnya bila ada misi tu, dia call ahli-ahli kumpulan dia, ada yang tengah makan, ada yang tengah nak naik flight ke naik kapal, ada yang tengah rehat, dapat je message terus datang kan. Sami'na wa ata'na lah basically. Terus datang, terus sampai. So itu jundi. Regardless of kalau kita faham tugas kita sebagai khalifah, kita akan faham kalau betul-betul kita nak jayakan tugas khalifah, nak tak nak perlu kepada jemaah, nak tak nak perlu kepada soft dan jundi, dan untuk menghasilkan orang-orang sebegini memerlukan kepada tarbiyah khusus melalui sistem usrah. Itu kalau kita bincang pasal tugas khalifah. Kalau siapa yang pernah bincang juga pasal tugas syahadatul haq, dipendekkan cerita, kalau nak jayakan juga tugas itu, nak tak nak perlu kepada jemaah, perlu kepada soft dan jundi, dan perlu kepada sistem usrah yang akan melaksanakan tarbiyah khusus membina jundi tersebut. Siapa yang pernah bincang pasal rahmatan lil alamin, sama juga kan. Kalau betul kita faham rahmatan lil alamin itu apa, dan kita kata nak capai benda tu, dia akan balik kepada poin yang sama. Nak tak nak perlu membina jemaah, perlu membina soft dan jundi, dan memerlukan tarbiyah khusus yang didesain dengan sistem usrah seperti Al-Banna design. So pendek cerita, mana-mana, dan anda cukup yakinlah kalau kita cakap syahadatul haq. Yang ni mungkinlah ada yang pernah cover, ada yang mungkin tak pernah. Tapi kalau rahmatan lil alamin, tugas khalifah ini memang dalam Quran pun dah sebut secara direct. Kalau kita faham tugasnya apa, kalau kita serius nak laksanakan tugas ini, nak tak nak inilah. Sebab tu ana harap kita ni at least, sebab tu kita kata kita join benda ni, kita membina diri kita. The only extended discussion ialah kita contribute tak juga untuk membina orang lain dalam bab ni. Tu cerita murabi tu kan. Just a glimpse of discussion, right?
Rasa kita familiar ayat ni. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kat sini kalau kita nak bincang, Allah sebut ka ni merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bila Allah sendiri yang tegaskan Nabi Muhammad SAW diutus untuk rahmatan lil alamin. Dan kemudian kalau anda tanya, adakah Rasulullah SAW wafat masa Rasulullah SAW wafat? Rahmatan lil alamin telah tercapai. Now, bila kita observe hakikat, macam dia tak tercapai lagi kan. Maknanya kalau kita nak kata mungkin rahmatan lil jazirah Arab ke apa, mungkin lah kot. Tapi masa tu masih Rom, Parsi, Cina, apa semua tempat lain, belum lah kita nak kata rahmatan lil alamin, tak tercapai pun. Tapi macam mana kita nak match dalam keadaan Nabi diwafatkan, dan Nabi ni bila diwafatkan memang tugas dia selesai kan? Bagaimana kita nak faham tugas Nabi selesai sedangkan rahmatan lil alamin tu tak tercapai lagi, sedangkan Allah define itulah tugas dia. Nak pendekkan cerita, ini pun satu tajuk khas yang panjang, yang kalau siapa yang biasanya kalau kita nak tekankan kenapa kita kena join tarbiyah, biasanya ini penceritaan yang panjang lah. Tapi ni malam ni kita just main cedok-cedok khulasah-khulasah dia. Nabi SAW hanya diwafatkan setelah Nabi SAW berjaya mewariskan tugas dia kepada para sahabat kan. That's maknanya bila itu dah berlaku, tugas Nabi dah selesai. Sebab sahabat yang dibina tu telah memenuhi piawaian yang mampu actually untuk mencapai seluruh dunia. Seluruh dunia akan capai kalau benda tu berterusan on track. Dan kita tahu benda tu berjalan until kemudian dah 2/3 dunia, dan kita tahu apa yang berlaku dan dia jatuh balik. Tetapi para sahabat yang dibina telah pun mencapai piawaian itu. Dan kat sini perbincangan ni penting untuk kita ialah sebelum kita mati, kerja kita selesai ke tidak? Dia ada berkaitan dengan benda ni jugalah. Adakah kita dah menyiapkan generasi seterusnya yang boleh carry on this mission? Kalau tak, satu soalan yang besar yang kita na'udzubillah terpaksa jawab lah. Dan ana harap kita semua memang meyakini dan berusaha supaya sebelum masa kita tamat di dunia ni, kita dah pun menyiapkan generasi seterusnya untuk carry on misi ni sampai dia tercapai. Now, dan bila kita tengok para sahabat yang ditarbiyah itu pula, dan satu soalan yang biasa ana suka tanya ialah, dan kalau kita nak tanya benda ni, biasanya akan ana bawa example spesifik lah dalam sirah tu kan. Tapi example tu kalau kita bawa, kita akan nampak macam satu soalan yang quite interesting ialah, perlu ke sahabat melalui semua benda tu? Adakah kalau Allah tak test dia orang macam tu, dia orang tak boleh jadi soleh? Jawapan dia quite simple, sebab sebelum cabaran tu datang pun mereka dah sedia soleh. Abu Bakar, yang Khadijah yang masuk awal. Cumanya mereka tu sebenarnya bukan ditarbiyah untuk jadi soleh. Mereka ditarbiyah untuk jadi tulang belakang untuk bawa dakwah ni ke serata alam. Hence, proses dia tak sama. Kalau kita nak bina orang untuk jadi soleh sahaja, tak perlulah sebenarnya wajib datang daurah, wajib datang muhayyab semua ni. Benda ni sebenarnya untuk membina orang, untuk carry, menjadi tulang belakang dakwah, supaya dakwah ni sampai ke seluruh alam. Hence, kalau kita faham benda tu, baru kita akan faham kenapa dibentuknya begini sistem tarbiyah ni. Sebab ada orang tanya kalau pasal usrah, abang, kenapa saya kena datang daurah? Kalau saya tak datang daurah, saya jadi jahat ke? Soalan ni valid sebab kadang-kadang dipotretkan kepada dia usrah tu akan buat dia jadi baik. Dan soalannya kalau tak datang benda ni jadi jahat ke tidak. Tapi itu maksudnya kita memberi gambaran yang false image lah pasal usrah tu. Walaupun ada perbincangan lain dalam konteks usrah umum, usrah khusus. Anyway. So, para sahabat ditarbiyah supaya menjadi jundi, in short. Kita boleh tengok example dan anda suka dengan adik-adik ni, anda suka bawa contoh-contoh ni lah. Contoh. Salahuddin Al-Ayyubi, dia dikenali kerana membuka Baitul Maqdis ataupun Palestin, Baitul Maqdis. Muhammad Al-Fatih, dia dikenali kerana membuka Constantinople. Nama-nama ni famous tapi kenapa dia boleh jadi famous? Dan event yang menyebabkan dia orang jadi famous tu, adakah dependent kepada mereka? Kalau kita ambil contoh kalau kita ambil contoh Muhammad Al-Fatih ni, ni gambar Constantinople lah ni basically. So diserang daripada darat, tapi dia ada kubu yang amat kuat kat sini. Dia serang daripada laut juga, tapi laut ni bergelora dan memang susah nak tembus. Laut tu yang tak bergelora adalah kat sini selat kat sini tetapi dipasang rantai kat sini kan. Dan kita tahu kisah ni famous kan. So bila dia rantai sini, memang armada tu tak boleh nak masuk lah ke kawasan ni, sebab kalau once dapat masuk je di air yang tenang ni, memang attack tu akan berkesan. So apa yang dia buat ialah kapal tu naik ikut darat ni, turun kat sini. Tu kisah famous. Anda bangsa pergi Istanbul pun ada museum yang dibuat dan diukir besar dekat dinding tu, ramai-ramai tarik kapal.
Cuma soalan dia ialah, kalau soalan pertama ialah power tak strategi, memang strategi di luar kotak lah. Tetapi soalan seterusnya ialah, kita tahu peristiwa itu berlaku. Soalannya ialah macam ni, sebab Muhammad Al-Fatih memberikan arahan dan tentera dia yang bawa kapal tu kan. Dia bukan macam superhero Superman yang tarik kapal seorang-seorang. Anda suka tanya soalan ni. Kalaulah Muhammad Al-Fatih yang sama, Muhammad Al-Fatih yang sama, itulah Muhammad Al-Fatih itulah yang hebat tu. Tapi di belakangnya bukan tentera dia itu, tetapi kita-kita ni. Agaknya percaya tak peristiwa ni berlaku? Kan? So tu satu muhasabah yang real lah. Kan? Anda terfikir beberapa senario yang akan berlaku. Satu ialah, inilah kiadah kita suka bagi arahan tak logik kan. Kapal untuk air, untuk laut, apa pula naik ke atas darat kan. Itu satulah kan. Kiadah ni fikir semua tak logik. Kedua, kiadah ni tahu susah kita je kan. Bukan tahu kita susah kat bawah ni kan. Dia bagi arahan suka-suka hati je. Itu respon yang kedua yang biasalah. Yang ketiga, saya rasa yang lagi ramai dalam budak-budak surah ni. Ni kalau nak menunjukkan kat antum kat sana lah. Yang bawa Sabah kat sini ni. Muhammad Fatih duk tunggu. Mana kapal tak sampai? On the way, insyaAllah. Kan. Tu lagi biasalah kan. So, if that is the quality di belakang Muhammad Fatih, tak percaya sebenarnya apa yang dia buat tu. Sama juga Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Hence kita akan nampak satu rumus yang sama daripada semua Nabi pun Allah cerita. Ada Hawariyun, ada Ansar, kan? Ada tentera-tentera di belakang. Tentera-tentera ni, ribuan, ratus ribu ni kita tak kenal. Tetapi mereka lah tunjang kepada kejayaan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Dalam Islam ni tak diajar ketua tu datang dan dia macam Superman, faham kan? Dia akan membina tentera di belakangnya dan dia akan lead. Cerita Zulkarnain pun begitu kan. Orang mengharapkan Zulkarnain nak lawan Ya'juj Ma'juj. Kan? Oh, Zulkarnain datang. Tapi Zulkarnain minta apa? Jom, korang buat ni, buat tembak. So maknanya dia bagi arahan untuk orang pergi buat benda. So kualiti yang boleh diarah itu, kualiti jundi yang boleh di lead itulah yang menjadi tunjang yang penting. So para sahabat dibina begitu. Dan hopefully kita nak berjaya pun kita akan bina begitu. Bila adanya begitu, barulah ada leader yang hebat tu boleh membawa. Dia seorang-seorang bawa orang yang tak ada kualiti ni, tak jadi apa. Now, kita pergi kepada itu semua contoh-contoh example nak kata hujah nas, syarak, hujah berdasarkan sejarah dan sebagainya, amat menunjukkan kalau kita serius nak bagi misi Islam ni tercapai, memang tak dapat tidak pembinaan jundi itu kena menghasilkan ramai jundi. So persoalannya ialah apa yang stopping kita ni, apa yang menghalang kita daripada berperanan membina jundi-jundi ni. Dan dia akan bermula dengan usrah yang awal tu lah, usrah 01, 02 dan sebagainya. Dia akan bermula di situ until akhirnya dia jadi amilin, insyaAllah. So that's the biggest question pada malam ni lah. Ana harapkan ramai kita dah berperanan, tapi ana buat secara umum, kalau ada yang masih berbolak-balik ataupun tak fully committed untuk kerja-kerja ini, ana harap kepentingannya dah obvious, cuma tinggal how do we contribute dan how to we make it a success. Now, ada orang yang ni ana rasa quite interesting lah. Tak tahu lah di isu Melayu ke apa kan, macam siapa lah Ana ni dan sebagainya. Kalau orang tanya kan, Ana ni tak layak dan sebagainya. Now, valid tak soalan tu tu satu benda dan bagaimana nak jawab? Ni Ana akan bagi jawapan daripada perspektif Ana lah. First, kalau ada orang tanya macam ni, saya ni tak layak sebenarnya nak buat kerja macam ni. Ana akan tanya soalannya sebegini. Awak fikir macam tu juga tak untuk solat 5 waktu? Kan Allah kata solat 5 waktu. Siapalah saya nak solat 5 waktu ni? Adakah itu cara kita berfikir sebenarnya? Kan? Kita tak fikir macam tu kan? Walaupun anda tahu ada orang dalam masyarakat yang dia actually fikir macam ni, saya ni ahli maksiat, siapalah saya nak jadi hamba Allah. Itu kena dibetulkan. Tapi anda rasa orang yang dah ikut, yang dah mengamalkan usul, dah mengamalkan Islam, dah ikut tarbiyah, biasanya dia dah tak tanya benda tu. Hence, benda yang sama sepatutnya applicable dengan bila kita cakap macam ni. Maknanya bila benda tu jadi tuntutan Allah ke, tuntutan daripada Nabi ke, tuntutan agama ke, dan kita tak fikir layak tak layak, kita fikir itu tuntutan, kita kena laksanakan lah kan. So itu shift, satu mindset shift yang perlu berlaku. Otherwise kerisauan anak adalah ya sebenarnya mainan syaitan lah kan, was-was yang ditemukan syaitan. Adakah kita tanya soalan yang sama, saya ni layak ke puasa, saya ni layak ke pergi haji kan? So bila kita bercakap pasal amal, sebab kadang-kadang word tu macam menggambarkan darjat kot kan. Mungkin dia ingatkan orang darjat tertentu je kot boleh buat serta-serta benda. Tidak. Bila kita cakap pasal amal,
bila kita cakap pasal tuntutan, dia jadi macam benda yang akan ditanya kenapa tak buat kalau tak buat. So jangan tertipu dengan tipu daya syaitan lah, satu benda begitu. So secara ni tak tahulah kalau ada orang juga fikir saya ni tak layak jadi anggota jemaah dan sebagainya. So itu juga mainan syaitan. Itu satu perbincangan orang yang rasa tak layak. Seterusnya ada yang rasa macam bukanlah tak nak, tapi aku ni kalau bawa lagi teruk jadinya budak-budak tu kan. Kadang-kadang ada isu confident kat sini, kadang-kadang ada memang merasakan kita ni memang tak tahulah sama ada tak ada kualiti ataupun tak ada skill atau something yang menyebabkan kalau aku bawa ni baiklah orang lain bawa. Now dekat sini kalau ada yang memberikan pembincangan sebegini ataupun alasan yang sebegini, Ana personally akan cuba correct lah ini hanya alasan ataupun memang hakikat. Apa maksud dia? Maksudnya dia, kata-kata dia tu berasaskan apa apakah neraca pertimbangan dia kan? Sebab kadang-kadang cara kita fikir, kita mengcomparekan dengan adalah murabi yang kita tahu yang hebat dan sebagainya, kita compare kalau kau bawa dia ni taklah sama macam ikhwah tu bawa. Tetapi itu perbandingan yang tak tepat pada Ana, tak tepat unless sebenarnya dia boleh bawa kan. Tapi kalau dia dah bawa usrah dia dan yang ni tak ada orang nak bawa, so perbandingan dia sepatutnya kalau dia dibiarkan je dengan aku bawa, yang mana lagi bagus. Kita kena fikir macam tu. Jangan fikir kalau aku bawa dengan ikhwah tu bawa. Sebab ikhwah tu tak mampu dah bawa, dia dah bawa satu usrah, dua usrah kot kan. So kita kena compare. Kalau memang betul lah kalau aku biarkan dia je, dia macam tu. Kalau aku bawa, lagi teruk jadinya. Itu kalau lah hakikatnya begitu, janganlah bawa kan. Tapi kebanyakan kita, Ana yakin tidaklah begitu. Takkanlah langsung tak ada nilai tambah yang kita bagi kan. So dia tak sebenarnya lagi teruk daripada dia dibiarkan. Especially kalau kita ambil tadabbur juga surah Abasa. Bila ada orang nak, kalau dia tak nak, tak apa kan. Kita nak kejar dia pula tak nak usrah. Itu tak apa lagi kalau dia dibiarkan. Tetapi orang bila ada orang ready nak dibina, kita pula biar dia tergantung tanpa orang nak membina mereka. Kita kena balik sama-sama baca Abasa dan apa ibrah yang besar di situ kan. So sebenarnya kita kena realise ada risiko yang besar bila kita tak buat apa-apa bila kita tak buat apa. Kadang-kadang ada orang yang dah semangat, tiba-tiba lepas tu tak ada layan, hilang dah semangat dan sebagainya. Mampu ke kita nak jawab kalau begitu dan juga kita kena berbincang dalam konteks apa yang kita nak hasilkan. Ni dah masuk teknikal sikit. Tapi maksudnya contoh kalau ibu bapa yang concern kepada anak-anak dia nak anak dia tahu Quran kan. At least kalau orang biasa tu nak tahu baca lah, nak baca Quran. Tapi kalau dia sendiri tak reti nak ajar, dia buat apa? Adakah dia biar je anak-anak dia? Kalau dia serius, biasanya dia akan carilah, dia bawa anak dia pergi belajar ke guru ke sebagainya. So similarly dengan kita sebenarnya. Maksudnya kalau lah kita tak mampu nak bagi, tapi kita seriously nak make sure dia terjadi, dia terbina. Macam-macam cara yang kita boleh buat muajih jemputan, penyampai jemputan, etc. So itu dah masuk technicalities. So kalau kita nak, insya-Allah ada caranya. Satu persoalan yang nak harap kita fikirkan juga, bagi orang yang sentiasa merasakan diri dia tak ada nilai. Siapalah ni nak bawa kan. Memang kita rasa kita ni tak ada value ke? Itu satu soalan yang Ana rasa. Sebab kadang-kadang kita compare dengan ada orang-orang yang lebih hebat daripada kita yang kita rasa. Tapi kita kena perasan juga bila kita contohlah ada adik-adik ni yang berpotensi dan dia ada niat dah nak ikut surah ke dah terbiar. Kalau kita biar dia sebenarnya akan lebih dibentuk oleh surrounding dia, kawan-kawan dia, huha dan sebagainya, berbanding dia lebih dekat dengan kita dan kita bentuk dia. So takkanlah kita nak kata kita langsung tak ada value untuk bagi kepada dia melebihi dia dibiarkan dengan kawan-kawan dia yang huha. So takkanlah. So kat sini Ana rasa isu self confident tu satu hal So boleh dibincangkan So kita pun menghabiskan masa, so Ana lanjut sikit Now bagi orang yang kata saya Ana nak je kan, bukan tak nak, Ana nak insya-Allah. Tapi Ana tak cukup ilmu lah, tak cukup persiapan lah dan sebagainya. So macam mana pula kan macam ni? Ana rasa yang ni sebenarnya dia jadi isu teknikal lah. Kalau betul itu reason dia. Satu analogi yang Ana suka bawa kan, ni kepada budak-budak punya contoh jugalah. Kalau lah kita pergi masjid, katalah masjid solat maghrib lah kot, sebab maghrib tu tak panjang kan. Lepas tu kita jumpa kawan kita ni kalau lelaki lah jumpa kawan kita kat luar masjid tu. Lepas tu berlakulah dialog ni, kita pun tanya
Tak masuk. Kita nampak dia tak masuk, dia duduk kat luar. Tak solat ke? Dia kata tak boleh solat. Kita pun dah confuse lah. Ya, dia ni lelaki, kenapa tak boleh solat? Kenapa pula? Sebab tak ada wuduk. Atau kau buat apa? Ni slide, anda ambil slide yang bila nak cakap dengan budak-budak, macam ni lah slide dia. Apa yang dah buat kawan tu kan? Lempang dia ke? Penampar dia ke? Terajang dia ke? Kafankan je. Now, point dia ialah, ramai budak-budak biasa kalau anda bagi soalan kepada budak, ramai yang jawab je spontan, kata pergilah ambil wuduk kan. So jawapan anda kepada adik-adik tu juga ialah, kalau kata tak cukup ilmu, pergilah cari ilmu kan. Dia bukan alasan sebenarnya, dia just tinggal, oh tak cukup benda ni, pergilah cari. Banyak cara, cukup banyak cara. Kita ada banyak, kalau buku banyak, recording banyak dan sebagainya, dengan nak tak nak sebenarnya. So it's not a valid excuse kalau kata tak cukup. Kalau kita kata bagi tempoh insyaAllah 2-3 bulan anda prepare, tu tak apa tapi kalau dia bertergantung je, anda tak cukup preparation dah tu, so tak apa kan. So itu takutnya again mainan syaitan lah. Dan orang kata when there's a will, there's a way. Apa bahasa Melayunya pun tak ingat dah. Okey, sepatutnya kalau ada orang nak, sebenarnya Lekok Merabi sepatutnya membantu. Recording ada banyak sebenarnya, macam-macam yang kalau kita nak cover recording cukup banyak. Buku apatah lagi anda sebut recording tu sebab anda perasan ada setengah generasi termasuk anda kadang-kadang membaca tu struggle sikit berbanding mendengar so resource-nya dah ada okey, ni semua kata-kata ni. Now, Ana juga mengharapkan kita sebenarnya ada cita-cita yang besar lah masing-masing dan kalau betul kita nak fulfill our potential, memang dia bukan benda yang free dapat lah perlu ada usaha dan ada cabaran yang kita perlu overcome Now, kalau orang yang tak ada motivasi pula anak bukan tak nak, tapi bukan tak faham, tapi tak cukup motivasi untuk bergerak dan sebagainya, anak personally amat mengharapkan kita tak adalah ikhwan ni secara umum tak adalah yang isu macam ni sebab sepatutnya kita ni rutin kita tadabbur Quran, dan Quran amat sepatutnya memberi motivasi kan. Itulah yang motivasi yang datang kepada Nabi SAW dan para sahabat. Sepatutnya kita dapat benda yang sama lah. Kalau tak kita baca Quran tu kita dapat apa kan. Antara benda yang anda memang kalau sebab dah masa ni pun anda nak cuba wrap up, so anda tak sempat kupas, tapi kalau yang tak faham, so anda just sebut tanpa kupasan. So kalau yang tak faham boleh cari sesi yang lain lah. Surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Surah ni siapa yang faham, dia amat menggambarkan kepentingan membina jundi membina para sahabat. Kalau Rasulullah, kemenangan dia ialah sahabat dia telah terbina kepada level jundi yang tip top so adakah kita melihat kejayaan yang sama so itu satu. Again anda sebut anda tak buat kupasannya, so siapa yang tak pernah dengar kupasan ayat ini dalam konteks itu, dalam konteks tarbiyah, kena set waktu lain ataupun kena cover lah tafsirnya, perkaitannya pula kan. Kedua, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni quite interesting bila Allah mengungkit nikmat-nikmat yang Allah dah bagi kepada Nabi SAW, dan Allah menyatakan expectation so Allah ungkit 3 benda dan Allah sebut expectation 3 benda. Again anda takkan kupas panjang sebab kalau kita kupas setiap satu surah ni boleh jadi sejam tapi kalau kita faham surah tu, Allah, kalau kita faham Allah boleh ungkit benda yang sama kepada kita Allah telah gerakkan orang untuk mentarbiah kita, mentajmid kita dulu, mentarbiah kita dan sebagainya. Based on surah ni, dia punya apa kata struktur cara Allah deal dengan Nabi Muhammad SAW ialah contohnya apa bukankah dulu kau yatim, aku jaga kau, so bila kau jumpa anak yatim janganlah tak kisah kat diorang essence surah tu bukankah dulu kau tak jumpa jalan kemudian aku bagi hidayah so bila kau jumpa orang yang sekarang ni banyak tanya sebab dia tak faham apa benda, janganlah pergi hedik dia. So Allah sentiasa comparekan nikmat yang Allah pernah bagi dengan Allah expect apa ke atas diri kita dan diri Nabi Muhammad SAW, of course by attention sahabat dan kita So bila kita realise kita ada nikmat orang yang digerakkan hatinya untuk mentarbiah kita dan sebagainya, percayalah, yakinlah Allah boleh tanya benda yang sama dalam surah ni. So Allah dah bagi nikmat tu, bila kau nampak ada orang lain yang belum ditarbiah, kenapa kau tak tarbiah dia? So itu antara benda yang besar di situ. Dan satu lagi surah Al-Kawthar surah Al-Kawthar. Kat sini mungkin anda spend dua sikit di ayat yang last inna syani'aka huwal abtar. Surah ni background dia anda rasa kita sedia maklum, dan ni semua surah-surah pendek Anak benda yang menyebabkan anda buat apa yang anda buat dalam dakwah ni mostly surah-surah An-Naba juzuk-juzuk 30 sebab dia surah pendek tapi dia surah-surah yang amat memotivasi, menanamkan akidah yang menggerakkan kita So kat sini
Background sedikit yang berkaitan dengan ayat 3 itu ialah orang musyrik yang kata kepada Nabi Muhammad kan, yang kutuk Nabi Muhammad, batara Muhammad telah terputus. Kenapa? Sebab anak lelaki dia mati, meninggal awal kan, meninggal kecil. Yang tinggal yang membesar adalah anak-anak perempuan. Kenapa dia kata batara terputus? Sebab legasi Nabi Muhammad akan terputus. Kenapa? Sebab tidak akan ada wujud bin Muhammad kan, tak ada kan. Of course anak-anak Nabi Muhammad SAW hidup binti Muhammad, tetapi cucu dia daripada anak-anak tu takkan bin Muhammad lah. Dia tak ada bin Muhammad, sebab dia bin, dia akan contohnya bin Ali, bin bapa kepada Ali lah pula kan. So tidak ada wujud di dalam dunia ni yang bin akhirnya bin Muhammad. So mereka kata batara Muhammad telah terputus, legasinya takkan ada, dia dah terputus sebab tak ada orang yang lineage dia sampai kepada Nabi Muhammad kan. Tapi Allah kata apa? Inna syani'aka huwal abtar. Bahasa kat sini pun ni bahasa Arab sikit lah kalau kita nak bincang. Dia orang tu, tapi in short, dia orang tu lah yang terputus. Dia orang lah yang terputus. Maksud ayat tu apa? Dia ada mafhum kamu tidak terputus, dia orang yang terputus. Allah bukan kata dia orang pun terputus juga, bukan. Ayatnya ialah dia orang lah yang terputus. Ayat sebegitu memberi implikasi kamu tidak terputus. So macam mana nak faham Allah menegaskan Nabi SAW tidak terputus legasinya, sedangkan dia tak ada bin Muhammad tu? Dan insya-Allah saya rasa kita cukup faham legasinya adalah legasi dakwah daripada para sahabat yang Nabi SAW sendiri bina sampai ke sekarang, sahamnya sampai kan, lineage legasi itu sampai sekarang. Mereka yang masih memegang Islam tu fundamentally ataupun memegang dakwah tu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah legasi Nabi Muhammad SAW yang tidak terputus sampai akhir. Now, soalan ni ana secara serius kalau kita tadabbur surah ni, ana harap kita fikir dalam-dalam. Adakah legasi kita akan terputus? Legasi ini legasi ini. Be it kita ada anak kandung ataupun tak ada seorang tak sempat kahwin pun kan. Tetapi soalannya sama adakah kita akan mati dalam keadaan legasi kita terputus atau tidak? Kalau ada anak kandung, macam mana nak pastikan anak kita meneruskan legasi dakwah ni dan tak terputus Kalau orang bawa usrah tu, kalau anak cakap terputus macam ni, maknanya anak bawa usrah tapi semua anak usrah anak mandul maknanya dia tak ada bawa lain so dia terputus lah, dia mati lah kat situ kan. So poin kat sini ialah jangan terputus. Macam mana nak create mutarabi kita akan create lagi sampai kita dah mati puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun pun akan berlangsung selagi tak kiamat. So how do we do that? Sebagaimana Nabi SAW buat So itu motivasi yang ana rasa surah ni amat pendek, tapi antara surah yang menjadi favourite ana lah, sebab dia sentiasa remind ana untuk make sure mutarabi ana ni akan ada berpanjangan lineage daripada setiap seorang. Okay. Dan kalau in short, ni dah towards the end dan nak habis insya-Allah. Satu muhasabah juga bila nak tanya kau ni usrah ikut siapa ni kan? Of course jawapan kepada ikut Al-Banna tu satu yang inilah, sebab sistem yang seperti mana yang kita tahu sekarang dia bermula di situ. Tapi kalau tanya tapi daripada Nabi ada ke contoh? Dan anda rasa biasa jawapan skema yang biasa keluar ialah ada kat Darul Arkam ataupun rumah Arkam bin Abi Arkam. Bagi yang jawab begitu, anda suka tanya, okey, antum punya bayangan usrah kat rumah Arkam bin Abi Arkam ni macam mana Dia majlis ilmu Sebab kalau kita tahu kisah, contohnya kalau Kembek kisah bagaimana Umar masuk Islam, kita tahu kan, dia nak bunuh Nabi tu of course, kemudian dia tahu adik dia pergi rumah adik dia, dan adik dia bersama suaminya dan bersama seorang nakib dalam tu Khabbab tu kan. Khabbab tu, dan of course lepas habis dialog tu, Khabbab tu yang bawa ke rumah Arkam bin Abi Arkam bawa Umar bawa ke rumah Arkam bin Abi Arkam. So dari situ, itu salah satu glimpse yang menunjukkan rumah Arkam bin Abi Arkam tu dia bukan rumah majlis ilmu dia markas. Anak harap semua faham kot word markas Dia markas sebab semua orang yang dibina oleh Nabi SAW kat situ di-assign akan bawa surah-surah yang lain. Sebab benda ni berlaku secara, ni zaman rahsia kan, dia berlaku secara rahsia. So terutamanya wanita tak dapat kumpul kat situ dan sebagainya. So siapakah yang di-assign untuk pergi semua jaga ni? So yang dibina di rumah Arkam bin Abi Arkam. So challenge anda kepada orang yang claim usrah dia mirror kepada rumah Arkam bin Abi Arkam ni, antum kena bawa usrah jugalah. Sebab antum dapat macam para sahabat yang dapat daripada Nabi, dia akan bawa orang lain. Itulah sistem dia. So kalau antum dengar je lah antum tak bawa usrah, janganlah claim rumah Arkam bin Abi Arkam. So tu gitu Now, all in all, bila kita bincang, biasanya kita akan struggle bila kita nak buat Bila kita nak buat, kita akan berhadapan dengan ni apa ni? Ni penghalang Kalau orang yang lari berhalangan tu, ni penghalang Kebanyakan kita biasanya kita akan start struggle bila kita bincang nak buat tu. Kadang-kadang niat dah semangat, nak buat. Bila nak buat tu, kita akan hadapi benda ni. Dan kadang-kadang kita akan sibuk dengan benda ni. Macam mana halangan ni? Susah. Now, pada anak, in short make sure kita nampak yang belakang tu lebih daripada yang depan tu. Faham ke? Ni analogi lah, analogi.
tu gambar duit sebab ni anda tak boleh nak letak gambar syurga itu sebab tak ada gambar Tapi maksudnya kalau antum faham analogi ni, orang yang mata duitan yang nampak duit kat belakang tu, dia tak fikir panjang pasal halangan depan tu. Dia lompat ke, dia masuk bawah ke, dia tolak ke tepi ke, dia buat apa saja, yang penting dia akan sampai. So bila kita tengok ayat-ayat tadi dan ada ayat-ayat yang lain juga, bila Allah sebut, termasuk ayat yang dibaca awal tadi ada ayat yang pasal Allah kaitkan secara direct ganjaran syurga tu dengan bima kuntum ta'malun, bima kuntum taf'alun. Kita akan perasan ni pun ada topik in itself, tapi tadabbur lah antum carilah semua ayat-ayat Quran dalam syurga. Ayat-ayat syurga dalam Quran. Ni dah ni ayat syurga dalam Quran. Kita akan perasan rumus biasa yang Allah sebut ialah benda-benda macam bima kuntum taf'alun, bima kuntum ta'malun. Apa maksud dia? Ganjaran tu Allah kaitkan dengan apa yang kamu telah buat. So kalau kita dengar, kita ana fikrah mantap, dengar ilmu banyak tapi tak buat, janji tu tak ada so itu benda penting So ana harap itulah maknanya make sure, sebab tu vision must be clear kita nak apa sebenarnya, dan once kita nampak yang belakang tu, depan tu jadi kecil. It becomes just technical lah, technicalities. Kita kena bincang macam mana nak hadapi masalah-masalah, tapi kita tak demotivated just kerana ada halangan di depan So in the end, knowing is not enough, you must take action. Ini daripada ayat-ayat yang banyak yang antum sendiri boleh buka, tengoklah mana-mana ayat Quran yang cerita pasal syurga, dia akan ada dikaitkan dengan kerana apa yang kamu telah buat. Contohnya udkhulul jannah bima kuntum taf'alun, bima kuntum ta'malun, ataupun word-word lain macam al-abrar. Semuanya ada implikasi kerana apa yang kita telah sumbangkan, apa yang kita telah buat So wallahu alam. Dah pukul 9.10 dah. Mohon maaf kalau terlajak masa. So kembali kepada MC lah insya-Allah.